Hai, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke bahagian ketiga untuk pemasaran hasil pertanian bagi peserta bengkel keusahawanan peternakan udang galah anjuran Fakulti Industri Asas Tani. Jadi untuk bahagian ketiga ini, kita akan membincangkan mengenai P yang kedua, iaitu produk. Okay, pada video yang lepas, kita bercakap mengenai P yang pertama iaitu pelanggan, kepentingan memahami pelanggan dan setiap keputusan yang kita ambil untuk perniagaan kita mestilah berteraskan kepentingan pelanggan. Okay, kerana pelanggan adalah orang yang membayar bagi produk dan servis kita. Okay, so untuk yang P kedua ini, kita akan membicarakan mengenai produk. Iaitu kalau dalam peserta bengkel ini sudah tentulah kita merujuk kepada udang galah. Okay. So, apa itu produk sebenarnya? Produk ini merujuk kepada apa sahaja yang boleh dipasarkan untuk memenuhi kehendak dan permintaan pelanggan. Lagi sekali kita cakap pasal pelanggan. Apa sahaja yang boleh dipasarkan untuk memenuhi kehendak dan permintaan pelanggan. Kalau ada orang sanggup bayar, kita jual. Tak kisah sama ada dia adalah produk yang kita boleh pegang, kita boleh rasa, kita boleh bawa balik rumah, ataupun dia adalah servis. Servis maksudnya kita tak boleh bawa balik rumah. Sebagai contoh servis hotel. Ya. So hotel dia kita walaupun kita beli bayar untuk bilik, tapi kita tak boleh bawa balik katil ke rumah. Kita tak boleh bawa balik tilam, kita tak boleh bawa balik bilik air ke rumah kerana kita membayar servis dia, perkhidmatan yang diberikan. Ya. So untuk udang galah kita adalah produk because apabila customer pelanggan pergi ke kedai, dia membawa balik produk kita iaitu udang galah itu. Ya. Jadi dalam zaman sekarang ni terlalu banyak produk di pasaran. Ya. Terlalu banyak produk di pasaran. Dikatakan sebagai contoh, satu supermarket ada lebih kurang dalam 200 jenis produk yang berbeza. 200 jenis produk yang berbeza. Dan kalau pelanggan pergi ke supermarket, dia dalam masa 2 minit, dia melalui 300 produk. Maksudnya dia jalan tu dalam masa 2 minit, dia melalui 200 produk yang berbeza. Betapa banyaknya pilihan-pilihan produk yang berada sekarang di pasaran. Jadi macam mana kita nak membezakan produk kita dengan produk pesaing kita? Salah satu strategi yang biasa yang sekarang ni bisnes-bisnes besar gunakan adalah dia menggabungkan di antara produk dan juga servis. Dulu kalau kita jual produk, maka kita hanya fokus pada produk saja. Kalau kita buat servis, kita hanya fokus pada servis saja. Tetapi zaman sekarang kita kena lebih kreatif. Kita gabungkan produk dengan servis. Jadi kalau dalam udang galah ni macam mana kita nak gabungkan produk dengan servis? Saya bagi beberapa contoh. Sebagai contoh, produk yang kita jual sudah tentu udang galah, okay? Tetapi servisnya adalah, sebagai contoh, kita boleh bagikan delivery, kita hantar ke rumah. Kalau dia katakan dia beli minimum harga, minimum kuantiti dia beli 1 kilo dan dapat percuma penghantaran ke rumah, percuma penghantaran ke pejabat, percuma penghantaran ke mana-mana saja yang dia nak. Ataupun dengan sedikit charge kita boleh hantar melalui pos ke apa ke. Sebab sekarang ni kalau tuan-puan pergi ke Shopee, sudah ada perkhidmatan delivery udang galah. Tapi yang saya nampak tu dia hanya hantar ke Lembah Kelang sahaja dengan sedikit bayaran. Jadi mungkin kita juga boleh menggabungkan produk kita juga dengan servis. Selain daripada tu, kita juga boleh menggabungkan produk udang galah dengan mungkin kita boleh siangkan. Kita tolong siang because kadang-kadang orang tak sempat nak siang. Apa yang dia nak, dia ambil. Okay, dia ambil daripada sejuk, dia terus masak. Dia malas dah nak basuh, dia malas nak potong pala dah apa dan sebagainya. Dia malas. So dia suka kalau sekiranya produk itu telah siangkan untuk dia. Jadi itu beberapa contoh bagaimana kita boleh menggabungkan produk dan servis. Kita kena menambah nilai kepada produk kita. Kita tak boleh just sekadar sekarang ni jual produk udang galah mentah macam tu saja. Sebab terlalu banyak pesaing yang berada di pasaran buat masa sekarang ni. So macam mana kita nak memilih produk yang terbaik, okay, untuk perniagaan kita? Dua perkara yang pertama merujuk kepada pada bahagian lalu, iaitu pelanggan. Pertama, lihat daripada kacamata pelanggan. Kita tengok pelanggan apa yang sebenarnya dia nak. Udang galah saiz mana yang dia nak. Adakah dia nak udang galah dewasa ataupun sebenarnya ada permintaan untuk benih udang galah saja.
Sekiranya kalau pelanggan kita memang ramai yang nak benih saja, kenapa perlu kita bazirkan masa kita, bazirkan tenaga kita, bazirkan wang kita untuk menghasilkan udang galah dewasa, sedangkan kita boleh fokus untuk menghasilkan benih saja. Dan begitu juga sebaliknya, sekiranya pelanggan kita mahukan udang galah dewasa bergrade C katakan. Jadi kenapa perlu kita bazirkan masa kita, bazirkan wang ringgit kita untuk menghasilkan udang galah grade A, sedangkan apa yang pelanggan mahu adalah udang galah bergrade C, udang galah dewasa bergrade C. Dan dalam membuat keputusan ini, kita kena jujur dengan diri kita sendiri. Kita tidak boleh ada sifat ego, katakan bahawa aku baru saja balik kursus daripada UMK, dah dapat sijil, aku dah tahu macam mana nak menghasilkan benih udang galah. Aku dah tahu macam mana nak menghasilkan produk udang galah bersaiz A, bergrade A semuanya. Jadi kenapa aku nak perlu menghasilkan grade B saja sedangkan aku boleh jual untuk grade A? Lihat balik pada soalan yang pertama di atas tu. Lihat dari kacamata pelanggan dan jujur dengan diri sendiri. Sebab kita menjual untuk orang beli, yang membayarnya nanti adalah pelanggan, bukannya kita. Kalau pelanggan nak grade B, buatlah grade B. Kalau pelanggan nak benih saja, buatlah benih. Okay. Dan yang ketiga, caranya adalah kita bandingkan dengan pesaing kita. Okay, so peniaga-peniaga ni kebanyakannya bila kita cakap mengenai persaingan, dia ramai yang tak suka akan pesaing. Tapi sebenarnya pesaing ini adalah satu benda yang bagus. Kita lihat pesaing ini sebagai contoh, dia memberikan kita petanda bahawa pasaran kita ada. Kalau ada orang jual udang galah, maksudnya adalah orang nak beli udang galah. Tetapi masalahnya kalau macam, kenapa tak pernah ada nampak jual udang galah kat sini? Dia sama ada satu, memang tak pernah orang tahu boleh jual udang galah kat situ, ataupun yang kedua, sebenarnya dah pernah ada orang jual tetapi tak laku. Jadi tak ada pesaing. Jadi kita kena pastikan kenapa tidak ada pesaing. Kalau ada pesaing, kita dah dapat satu maklumat bahawa memang ada pasaran, memang ada pelanggan yang mahu beli udang galah. Sebab tu ada wujudnya pesaing kat situ. Macam juga kedai-kedai makan. Makin banyak kedai makan, maksudnya kita tahu bahawa ramai dalam market yang besar kat sini. Okay. Dan yang paling keempatnya adalah apa keistimewaan ataupun kelainan produk kita. Ini kenapa kita perlu bandingkan dengan pesaing tadi. Kalau pesaing jual udang galah, contohnya udang galah biasa, kita kena cari apa keistimewaan udang galah kita ni. Macam mana kita boleh bezakan udang galah kita dengan udang galah pesaing kita? Apakah keistimewaan, kelainan yang boleh menjadi satu nilai tambah kepada produk udang galah kita? Merujuk balik kepada slide yang sebelum ni, di mana kita gabungkan produk dan servis. Beli udang galah, free delivery ke rumah, free delivery ke pejabat. Udang galah kita boleh pilih nak udang galah yang segar, udang galah yang frozen, udang galah yang whole, ataupun udang galah yang dah siang. Jadi kita boleh bezakan produk kita daripada pesaing. Okay, satu cerita pasal pesaing ni adalah apabila Coca-Cola, itu air yang biasa kita jumpa kat kedai-kedai, yang Coca-Cola dengan Pepsi. Okay, di Amerika Syarikat, dia letakkan satu mesin Coca-Cola di dekat stesen kereta api. Dan setiap hari jualan Coca-Cola dekat mesin tu lebih kurang dalam $100 sehari. Lepas tu bila dah lama 2-3 minggu, tiba-tiba ada satu lagi syarikat lain letakkan pula mesin untuk jual air Pepsi. Jadi adakah sebenarnya bila dah ada pesaing pula kat situ, daripada RM100 Coca-Cola untuk setiap hari, sekarang ni dia dapat 50. Kerana RM50, $50 pergi ke Coca-Cola dan $50 lagi pergi ke Pepsi. Sebenarnya tidak. Sebenarnya apabila dibuat pengiraan semula, selepas wujudnya pesaing di kawasan itu, hasil jualan Coca-Cola setiap hari meningkat kepada $200 hingga $300 sehari. Kenapa? Kerana kita melihat atau menganalisa cara pemikiran manusia ni, bila dia nampak satu je Coca-Cola je kat situ, dia akan fikir, ada Coca-Cola, nak beli Coca-Cola ke tak hari ni? Nak minum Coca-Cola ke tak? Tapi bila kita letak 2, 3 dan sebagainya, dia akan membuat pemikiran, dia fikir, nak beli Coca-Cola ke nak beli Pepsi? Dia dah buat keputusan untuk membeli, tetapi produk mana yang dia nak beli? Jadi yang keempat ni, apakah keistimewaan ataupun kelainan produk kita? Macam mana kita boleh bezakan? Okay.
So untuk pembangunan dan pemasaran produk, dia kena memfokus kepada 4. Okey, kepada 4 iaitu ciri produk kita, penjenamaan, branding, pembungkusan, packaging produk kita, dan kembali keempatnya adalah label ataupun logo. Seperti mana yang saya cakap awal tadi, di supermarket lebih kurang dalam 200,000 barangan ataupun jenama yang berada di supermarket yang besar, dan setiap 2 minit customer lalu, dia melalui 200 produk setiap kali lalu. Jadi macam mana daripada 200 produk ni kita nak pastikan produk kita ni nampak di mata dia. Okay, kena ada strategi. So sebagai contoh, ciri produk, kualiti produk kita, sifat produk kita. So contohnya macam kualiti produk kita grade A, grade B, grade C, yang mana satu orang nak. Sifat produk kita pula macam mana? Okey, adakah udang galah yang seekor, ataupun udang galah yang dah dibuang kepala, ataupun ada ke tak udang galah yang ada orang nak udang galah tapi nak kepala besar. Tak apa isi kecil, yang penting kepala besar, sebab dia nak buat hiasan bila dia jual tu, nampak atas makanan dia tu besar apa udang galah. Jadi dia mencari udang galah berkepala besar. Okay, sifat produk, ciri-ciri produk kita. Okay. Yang kedua yang paling penting juga adalah penjenamaan. Nama produk kita, simbol, warna yang kita gunakan, dan apakah persepsi masyarakat terhadap jenama kita. Sebagai contoh, bila kita cakap pasal sos cili, nama yang biasa bila cakap sos cili adalah sos cili Maggi, sos cili Life. Okay, dia dah ada nama dia sendiri. Kenapa? Sebab bila orang merujuk pada jenama, dia akan merujuk kepada ciri-ciri produk, kualiti dan sifat. Jadi untuk memastikan produk kita ni bertahan lama, kita kena mencipta jenama produk kita sendiri. Jadi kalau biasa orang jual tolak dekat kedai-kedai basah kan, biasa dia letak dalam bekas polistiren putih itu, udang galah banyak-banyak macam tu, itu saja. Dan tidak ada orang tahu pun daripada mana datangnya udang galah tu. Jenama apa udang galah ni? Sebab udang galah semua nampak sama saja. Jadi apa salahnya kalau kita pergi kedai tu, kita cakap boleh tak nak letak udang galah, nak jual udang galah, tetapi gunakan bekas yang aku bagi ni. So bekas itu kita gunakan bekas yang elok-elok, yang cantik. Baru kita lekatkan, kita tulis logo kita, nama syarikat kita, letak logo, ada nama yang tersendiri, dan kita kekalkan kualiti produk kita tu. Okay, sebagai contoh kita letakkan warna hijau terang kan. So daripada jauh nampak dah, daripada jauh ada bekas hijau terang. So mungkin ada udang galah hari ni. So itu adalah penjenamaan yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah pembungkusan. So pembungkusan juga adalah satu faktor yang penting dalam pembangunan pemasaran produk, terutama sekali pemasaran produk pertanian. Macam udang galah ini, bila kita ambil saja dan bila dia dah mati, kalau kita tak simpan dalam tempat yang beku, tempat yang sejuk, dia boleh bertahan berapa lama aja. Okay? Sebab itulah pembungkusan untuk produk pertanian sangat penting. Okay? Jadi kita kena tahu macam mana nak bungkus. Saya tidak boleh nak ajar macam mana nak bungkus kerana itu bukan bidang saya. Tetapi yang saya boleh katakan, kepentingan pembungkusan terhadap tanggapan pelanggan terhadap jenama dan produk kita. Pembungkusan itu mestilah tahan lama. Okay, mestilah mampu menambah nilai kepada produk kita, dan juga mestilah berbeza daripada pesaing. Sebab tu saya cakap tadi, sebagai contoh, kalau kita letakkan dalam bekas plastik warna hijau terang kan, dari jauh lagi orang nampak dah ada bekas hijau terang kat kedai tu. So mungkin ada udang galah kita kat situ. Kerana dekat tempat lain ataupun di sebelah-sebelah tu, semuanya letak barang-barang dalam bekas polistiren putih. Jadi bila polisi putih tak nak bezakan ni ikan daripada mana, udang daripada mana, apa syarikat mana yang bagi. Tapi kalau kita letaklah pembungkusan yang tersendiri, customer akan boleh detect, boleh kesan bahawa ini adalah produk daripada syarikat A, syarikat kita. So kita kena tahulah macam nak bungkus bungkuskan produk kita dengan supaya dia tahan lama, mampu menambah nilai dan boleh membezakan daripada pesaing. Yang keempat pula, kalau boleh letaklah label ataupun laburlah sedikit duit untuk buat logo. Jangan suruh anak-anak kita buat logo kalau dia tak reti. Bayarlah sikit. Saya rasa dah RM50 dah boleh dah suruh orang buat logo yang profesional.
Okay, bagi nampak cantik, bagi nampak kemas. Okay, jadi orang pun boleh yakin dan percaya dengan syarikat, dengan jenama kita bila kita nampak logo yang dibuat dengan secara profesional. Dan logo ini boleh diletakkan dekat untuk penjenamaan. Okay, dan logo ini juga boleh ditampal dekat pembungkusan, jadi orang boleh kenal. Okay. Dan sebab ia akan membantu penjenamaan tadi yang saya cakap tu. So label ni pula dia perlu, biasanya kita akan letak siapakah pembuat dia, daripada mana datangnya, bila kita bungkus, bila kita harvest daripada kolam, berapa lama boleh tahan, dan berkemungkinan kita boleh juga tampalkan resepi udang galah kat belakang logo, kat belakang label tu. Sebagai contoh kita tengok macam mana kalau apa tu yang cukup rasa punya serbuk cukup rasa tu, kat belakang dia tu ada contoh resepi. Jadi kita boleh letakkan juga udang galah kita, letak contohnya resepi masak lemak udang galah, resepi tom yum udang galah, resepi udang galah salai ke apa ke kan. So itu boleh menambahkan nilai kepada produk kita dan membezakan produk kita daripada pesaing. Okay. Selain daripada itu, boleh letak logo yang kita dah dapat CJ. Sebagai contoh, kita boleh letakkan logo halal. Kita boleh letakkan logo MyGap. Dan semua ini boleh menambah nilai. Kalau kita letak kiri dan kanan, sebelah menyebelah, dua kotak udang galah. Satu ni ada logo halal dan MyGap. Satu ni tak ada logo halal dan MyGap. Okay. So yang ada logo halal dan MyGap boleh letakkan harga lebih tinggi daripada produk yang tidak ada halal dan MyGap, kerana dia lebih dipercayai. Nilai dia lagi tinggi daripada produk yang tidak ada halal, tidak ada MyGap. Sebab tu semua orang duduk berebut nak dapatkan halal. Okay. So dan juga MyGap lah. So yang ini semua kita boleh dapatkan daripada Jabatan Pertanian. Kita boleh pergi ke Jabatan Pertanian atau Pharma untuk dapatkan maklumat macam mana nak dapatkan CJ MyGap. Dan saya percaya fasilitator kita juga ada menyentuh macam mana ataupun apakah syarat-syarat sebuah kolam itu untuk mendapatkan MyGap. Okay. So saya rasa yang paling pertama sekali, tuan-puan kena memfokuskan untuk dapatkan CJ MyGap untuk kolam tu, dan tampalkan dekat logo, dekat packaging, dekat pembungkusan dalam produk kita. Semua ini akan memberikan perbezaan yang sangat banyak kepada produk kita. Satu lagi, produk ni bila kita cakap pasal udang galah ni, kebanyakannya adalah menjual udang galah mentah. Okay. So itu adalah satu benda yang biasa sangat berlaku terutama sekali dengan masyarakat kita. Dia lebih suka untuk menjual produk yang tidak ada nilai tambah. Tidak ada nilai tambah ni maksudnya dia jual macam tu je. Bila dia harvest, itulah yang dia jual. Dia tidak ada tambah lagi ciri-ciri, tidak ada lagi kualiti-kualiti sifat-sifat tambahan, sebagai mana contohnya dia siangkan, ataupun mungkin dia boleh buat perap dan sebagainya. Udang galah pekasam ke, saya tak tahulah kan. Tuan-puan kena kreatif, kena sentiasa mencari maklumat-maklumat terbaru macam mana nak bangunkan udang galah ni supaya kita boleh tambah nilai kepada produk kita. Jangan hanya memfokus kepada udang galah yang segar, okey, tetapi tambah nilai udang galah kita. Tambahkan nilai. Kau tak boleh nak ubah produk tu jadi produk pekasam ke apa ke. Tambah sedikit duit, invest sedikit duit untuk meningkatkan kualiti pembungkusan. Okey, letaklah sikit logo, tampallah sikit jenama kat situ. Dan insya-Allah kita boleh bezakan di antara produk kita dengan produk yang lain. Bila nampak profesional, insya-Allah orang akan lebih berminat untuk beli daripada produk kita daripada produk yang lain. Okay. Itulah sedikit sebanyak mengenai produk, iaitu P yang kedua. Terima kasih. Untuk bahagian seterusnya kita akan bercakap mengenai P yang ketiga, okay, yang tidak kurang pentingnya, iaitu harga. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.